Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Dan saya hari ini ambil sedikit masa yang ada untuk meneruskan lagi video yang berkaitan tentang perjalanan kita di akhir zaman. Dan sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Eid Mubarak kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, ya, sama ada yang saya kenali, yang saya tak kenali, mana yang menonton video YouTube Masa Bayu ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak sambung daripada video yang terdahulu tentang berlegar soal pemikiran dan dalam usaha kita untuk mengenal dan memahamkan realiti tentang Imam Mahdi. Sekali lagi ingin saya perjelaskan pada semua, hakikatnya bukanlah suatu paksaan ataupun suatu ketetapan daripada saya untuk mereka-mereka yang menonton video ini. Sama nak terima atau tak terima, itu bukanlah satu perkara yang diwajibkan. Saya sekadar berkongsi apa yang mampu saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan apa yang telah saya dapatkan daripada kajian-kajian dan perjalanan sepanjang hidup saya sehinggalah hari ini. Dan ada juga komen-komen yang menyatakan saya ini merepek, saya bercakap benda yang tak jelas, kenapa tak beri jawapan terus. Jadi inilah isu-isu yang selalu berbangkit di dalam masyarakat kita, umat Islam, yang telah saya tempuhi dalam 3 suku perjalanan hidup saya. Dan hari ini kita dapat lihat situasi sebenar umat Islam di dunia hari ini adalah sangat lemah, sangat tertinggal, kerana kita tidak ada lagi keupayaan untuk berfikir dan tidak mahu lagi berfikir. Kita nak sesuatu yang cepat. Kalau nak makan pun makanan segera, nak berjalan pun nak segera sampai, bawa kereta pun laju, dan macam-macam semua nak cepat. Kita hilang keupayaan untuk berfikir secara rasional. Jadi telah saya terangkan daripada awal, berulang kali saya jelaskan, Allah yang perintah kita berfikir. Kenapa tak terus bagi jawapan saja? Senanglah buka Al-Quran, semua jawapan ada dalam tu. Tetapi dalam setiap penyataan Allah itu berbagai-bagai perkara yang boleh kita kaitkan dalam hidup. Dalam ayat yang sama banyak benda yang boleh kita rungkaikan. Itu yang dimasukkan makna-makna tersirat. Perkara-perkara yang boleh kita fahami apabila kita melakukan suatu proses pemikiran yang rasional. Contoh ayatnya adalah, tidakkah kamu mau berfikir atas kejadian siang dan malam, contohnya, peredaran planet-planet, pasti ada sebabnya. Kenapa tak terus beritahu? Adakah kita nak cakap Allah merepek kerana tak beritahu secara langsung apa yang nak disampaikan? Inilah masalahnya orang-orang kita yang malas berfikir. Bila malas berfikir, dia nak ajak kita sama-sama terjun dalam lumbung, terjun dalam jurang yang dia selesa. Jadi saya minta maaf, mungkin bahasa saya agak keras, agak tegas, kerana saya tak suka orang yang pemalas. Hidup saya tidak mahu bergelumang dengan mereka-mereka yang pemalas, kerana sifat pemalas inilah yang menyebabkan bangsa Melayu hari ini menjadi bangsa yang dhaif di tanah air sendiri, menyebabkan umat Islam hari ini menjadi bangsa yang ditindas oleh bangsa-bangsa yang lain. Jangan salahkan mereka, tapi salahkan sifat pemalas yang ada dalam diri kita. Malas berfikir, semua nak cepat, tak mahu ada usaha. Bila kita nak buat perniagaan, nak kaya dalam masa 1 hari, untung biar berlipat kali ganda. Maka inilah masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kalau terasa hati, saya minta maaf lah, kerana saya berterus terang, saya tak ada benda nak sembunyi. Yang ini saya kena beritahu secara jelas. Jadi apa pun yang kita lakukan dalam hidup kita mesti ada perancangan dia, mesti ada proses dia. Tidak lahir-lahir terus kita berlari, terus kita boleh buat kerja.
Daripada kecil lagi kita pun tak tahu apa-apa. Lahir saja kita di dunia. Maka kita melalui satu proses yang panjang sehinggalah kita mempunyai keupayaan untuk kita berfikir. Daripada berfikir itulah kita akan mula membuat keputusan dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau semuanya dihidang macam tu saja tanpa kita mahu berusaha untuk berfikir, macam mana kita dapat menemui mutiara di dalam lumpur? Macam mana manusia dapat mengenal emas di dalam batu? Semua perlukan proses pemikiran, mengenal, mencari. Kenapa tak ada emas tengah jalan, tepi jalan ke contohnya? Sesuatu yang mudah didapati tidak akan ada nilai dia. Tetapi sesuatu yang sangat sukar untuk diperolehi dan memerlukan proses yang panjang, memerlukan intelektual, memerlukan pemikiran, ia adalah sesuatu yang sangat bernilai. Jadikan diri tuan dan puan-puan orang yang bernilai. Jangan tunjukkan kebodohan kita, jangan tunjukkan kesombongan kita, kerana kesombongan inilah milik yang dipakai oleh iblis laknatullah, merasakan dia memiliki lebih daripada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sebagai selingan berbalik kepada kisah kita hari ini. Dalam video yang sebelum ni telah saya jelaskan beberapa perkara tentang permulaan tentang sifat perinol. Jadi hari ini saya nak menjelaskan ada dua perkara ada dua perkara yang akan menjadi teras kepada persoalan pemikiran. Saya dah jelaskan macam mana nak digunakan, di mana permulaan dia. Jadi hari ini saya nak terangkan ada dua perkara yang perlu difahami dalam soal pemikiran rasional. Kita belum lagi bercerita tentang perinaf, kita masih lagi berlega dalam soal perinol. Dalam proses perinol ada dua ketetapan ataupun dua situasi yang akan berlaku yang perlu kita fahami. Satu, mereka yang melakukan proses alihan, dan satu lagi proses arohan. Ini terma yang perlu kita fahami lah. Alihan ini adalah maksudnya kita ambil dari satu posisi, contoh di sini, yang kita angkat dia letak sini. Sepatutnya di sini dia bergerak ke sini, dia gerak ke sini, ada 1, 2, 3, 4. Tapi dia daripada 1 terus melompat, dialihkan ke 4. Itu proses alihan. Proses arohan adalah 1 dia akan pergi pada 2 akan pergi pada 3 pergi pada 4. Maka proses perinol adalah proses arohan, di mana kita tak boleh melompat terus ke 4. Bila kita berada di bahagian nombor 1, kita pergi nombor 2, nombor 3, nombor 4. Perlu melalui proses-proses, tak boleh ada cross ataupun melintas daripada proses yang sepatutnya. Kita tengok hari ini contoh yang paling mudah. Hari ini kebanyakan terma-terma akademik, terma-terma dalam konsep pendidikan hari ini diajar kita untuk cari jalan pintas, shortcut, biasa sebut shortcut lah, jalan mudah. Jadi daripada jalan pintas inilah, shortcut inilah akhirnya meninggalkan proses arohan. Jadi apa yang berlaku hari ini kebanyakan tu nak cepat untung, cepat kaya, cepat popular, macam-macam semua nak cepat. Maka adakah itu proses perinol? Itu adalah proses perinaf. Jadi kita bercerita perinol, kita kena tempuh setiap perkara yang kita lalui. Itu jangan elak. Kerana apa? Kerana setiap perjalanan, setiap proses ataupun posisi di mana kita berada dan kita jalan terus, maka kita telah melakukan proses ilmu. Ingat dalam video-video yang sebelum ni, ilmu adalah pelaksanaan pengetahuan. Dia kena berjalan, maka dia kena lalui proses tu. Tak boleh sekadar terima daripada seseorang kemudian meletakkan posisi dia dah orang berilmu. Orang berilmu orang yang melaksanakan apa yang dia tahu. Maka perinol meletakkan kedudukan arohan. Setiap yang kita lakukan tak boleh ada shortcut. Biar lambat asal selamat. Maksud dia macam tu. Tak apalah, pelan-pelan, ikut step. Kerana
aturan meletakkan setiap proses itu ada nilai yang dibawa, dipanggil carry value, ya, nilai dibawa. Maka nilai dibawa inilah yang akan menentukan capacity value ataupun nilai sebenar bagi setiap diri kita. Apa kaitannya dengan Imam Mahdi dalam soal ni? Saya nak bercerita begini kerana kita kena faham dalam hidup ni tidak boleh ada proses yang berkadar segera. Satu malam tiba-tiba jadi semua. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita tunjukkan fakta? Apa dia yang akan cepat tumbuh? Pokok apa yang tiba-tiba letak je tanam terus berbuah? Kita letak, kita gali tanah, kita kamburkan tanah, kita letak benih, curah air, terus tumbuh. Ada jumpa tak pokok macam tu? Kalau jumpa, beritahu saya lah. Kerana itu fitrah. Ada faktor masa dia. Ada faktor masa, perlu ada pergerakan, perkembangan. Maka di sini datangnya berbagai-bagai teknologi yang nak mempercepatkan proses tertentu. Kalau dulu kita makan ayam ambil masa 6 bulan, ada yang setahun ni, sebelum tu baru dapat ayam yang boleh kita makan. Hari ni 3 minggu je ayam dah slaughter, ayam dah disembelih. Cepat proses dia. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu, boleh research ya. Ayam hari ni dah buat kajian sampai 3 minggu, ya, tak kadang 4 minggu, 1 bulan ayam tu dah gemuk dan boleh disembelih. Maka itulah ayam-ayam yang kita makan hari ni, ayam-ayam yang hanya melalui proses yang singkat tetapi gemuk. Kenapa dia gemuk? Dia bagi booster, dia bagi steroid, dia bagi satu proses pemangkin, ya, untuk dia gemuk. Ada kimia dalam badan ayam tu tadi. Maka bila itu dibuat satu pengkajian, penilaian, akhirnya telah ditemui begitu banyak fakta. Buat research. Punca kanser yang ada kebanyakannya itu daripada makanan yang ada kandungan kimia-kimia. Lebih-lebih lagi ayam yang ada dikaitankan dengan penyakit kanser ovary, ya, kepada kebanyakannya lah. Ini kajian yang telah saya perolehi daripada penemuan-penemuan para saintis, ya, dalam bidang perubatan. Jadi apa kaitan dengan Imam Mahdi dalam soal ni? Maka itu yang saya maksudkan. Imam Mahdi membawa jalan selamat. Apa juga perkara-perkara yang memudaratkan kita, yang membawa kita kepada kebinasaan, itu bukan cara beliau. Kita nak berjumpa dengan Imam Mahdi, tapi kita tak sanggup melalui proses demi proses. Kita nak cepat, kita nak tahu hari ini juga kalau boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ni satu yang sikap kita ni mudah sangat. Dahlah kita tak buat apa-apa, tapi bila nakkan sesuatu kita nak dulu. Dan kita dah ada ketetapan. Kau dah tahu, beritahulah kat mana Imam Mahdi. Cakaplah kat mana Imam Mahdi. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan merepek-repek, pusing sana, pusing sini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak pernah menilai bagaimana proses seseorang itu berjalan mencari jawapan. Kita tak buat, tapi kita terus nak minta bagi ke aku. Ini proses yang takkan berlaku dalam proses mengenal Imam Mahdi. Kita takkan mengenal Imam Mahdi dalam tempoh yang melakukan proses yang cepat. Kita melalui satu proses perjalanan yang sukar. Kita lalui keadaan yang sangat berat. Bila kita sendiri melalui kesukaran, baru kita akan dapat faham, ya, apakah erti kesabaran, apakah erti kedamaian, apakah erti ketenangan. Kita dah lalui. Bila kita dah lalui, kita dibentuk berdasarkan kepada perjalanan kita itu tadi, menjadi satu sifat, menjadi satu karakter yang mula faham apa itu sabar, yang tahu apa itu kesungguhan, yang akan kenal apa itu penderitaan. Kerana itulah yang akan dilalui oleh Imam Mahdi. Maka kita nak mengenal dia, kita kena melalui jalan yang dia tempuh. Jalan yang sukar, jalan yang sangat berat. Kena banyak bersabar, kena banyak berfikir. Kerana itu cara dia. Barulah kita akan dapat mengenal dia. Kerana karakter kita berdasarkan kepada pola yang sama. Orang yang sabar, yang tidak pemarah, yang berbahasa dengan bahasa yang lembut, itu sifat dia.
Tetapi dengan bahasa kita yang tidak ada kesabaran, dengan bahasa kasar, kita nak jadi orang yang dapat bersama dengan Imam Mahdi, maka itu pasti akan bertentang dengan hukum. Tuan-tuan dan puan-puan, api dengan api, air dengan air, minyak dengan air tak boleh bercantum. Masing-masing ada posisi dia, masing-masing ada karakter dia. Maka ini yang akan berlaku dalam proses kita yang berkait tentang pemikiran. Itu yang kerap saya beritahu. Dan apabila saya ditanya oleh ramai, Pal, Imam Mahdi dah ada ke di zaman ini? Bila saya jawab dah ada, tanya lagi, dekat mana dia sekarang, Pal? Saya tanya lagi. Bila tanya soalan begitu, saya sambung dengan persoalan yang baru. Kalau dah jumpa dia, nak buat apa? Adakah kita akan mampu memahami peranan kita? Maka apa juga proses-proses untuk kita mengenal Imam Mahdi, atau kita nak jadi pembantu Imam Mahdi, berbalik pada diri sendiri. Kita gunakan akal, kita lihat apa kapasiti yang kita ada, kita lihat apakah yang mampu kita lakukan untuk memberi tambah nilai kepada perjuangan beliau. Maka ini yang harus kita faham. Ini kita meletakkan setiap sesuatu yang tidak bersifat nyata, lebih kepada cerita-cerita ramalan, cerita-cerita dongeng, penglipur-penglipur rara, yang akhirnya kita akan terperangkap dalam emosi dunia yang penuh dengan fantasi. Imam Mahdi akan datang begini, dia datang dengan kuda putih dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, berfikir secara rasional. Setiap pertentangan akan berlaku dengan zaman yang sama berdasarkan kapasiti zaman tersebut. Kalau zaman dulu, kita memanglah berperang dengan pedang, berperang dengan segala macam peralatan yang setaraf dengan zaman tersebut. Apabila sampai pada zaman ini, tuan-tuan dan perempuan dapat lihat YouTube masa bayu pun kerana ada teknologi, internet, digital. Maka kita berada pada zaman yang adanya digital, adanya teknologi. Maka takkanlah Imam Mahdi datang bawa benda yang jauh daripada kapasiti teknologi hari ini. Jadi kita melihatlah orang-orang yang duduk dalam hutan, mungkin orang-orang macam tu, yang inilah sesuai tempat dia. Jadi akan sampai zaman nanti semua teknologi akan musnah, maka orang akan datang semua bawa pedang, berperang, berpanah dan sebagainya. Pemikiran tuan-tuan dan puan-puan, cuba buka betul-betul diri itu. Kemudian dia kata akan ada satu keadaan akan datangnya menyebabkan semua rosak gelombang daripada matahari dan sebagainya. Benda-benda yang ramalan, benda-benda yang belum diperjelaskan dengan khusus, dengan fakta-fakta. Sebab benda yang belum berlaku, tidak ada sesiapa pun yang tahu. Tetapi perkara-perkara yang akan berlaku berdasarkan perancangan, itu adalah satu proses yang akan kita lihat berlaku. Dalam 5 tahun akan berlaku begini kerana ini perancangan dia. Bukan tiba-tiba 5 tahun akan berlaku sebab ramalan. Tetapi itu semua perancangan. Maka berbalik kepada persoalan tadi, arohan ataupun melalui setiap proses adalah kaedah perjalanan Imam Mahdi. Katanya akan dalam satu malam dia akan terus jadi seorang pemimpin, terus naik. Tuan-tuan dan puan-puan, berulang kali saya cakap dalam video-video sebelum ni, kadang-kadang tanya lagi kan saya pun, macam mana saya nak bagi faham ni, macam mana saya nak bagi perjelaskan lagi keadaan ni. Cerminan Imam Mahdi adalah Rasulullah SAW. Saya ulang lagi, cerminan Imam Mahdi adalah Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Ada ke manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah? Kalau ada, beritahu saya siapa. Adakah lagi manusia-manusia lain yang selain daripada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang lebih mulia daripada dia, yang lebih tinggi derajat daripada dia? Setahu kita, setahu saya lah, tak ada lagi manusia-manusia yang lebih daripada dia. Apa pun situasi dia, para rasul sekalipun yang diutuskan oleh Allah, tetap akhirnya penghulunya adalah Nabi Muhammad SAW.
semulia-mulia manusia, sebaik-baik manusia, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala berselawat di atas dia. Allah perintahkan malaikat berselawat. Tak ada pada yang lain. Betul kasihnya Allah, betapa cintanya Allah kepada beliau. Jadi apa kaitannya dengan kisah Imam Mahdi? Nak berfikir ni, rasional lah. Buanglah sikit jumut-jumut kepada perkara-perkara tahyul, dongeng-dongeng dan sebagainya. Cuba berfikir. Mulai pada hari ini, berfikir balik semula apa yang cuba Masa Bayu sampaikan. Bila kita dah faham dalam soal perjalanan Rasulullah, dan Rasulullah itu cerminan bagi Imam Mahdi, maka lihatlah apa yang berlaku kepada Rasulullah, perjalanan beliau, usaha dakwah beliau, menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan kebenaran Islam di tanah Arab. Adakah tiba-tiba satu malam terus besoknya berubah? Bertahun-tahun, berpuluh tahun beliau melalui penderitaan yang sangat hebat, sangat sukar. Tak ada siapa yang lebih sukar apa yang beliau tempuh. Macam mana dia diletakkan dalam situasi ujian yang sangat besar, padahal beliau dah dikatakan kekasih Allah. Tetapi lihat ujian ni macam mana. Tak ada orang lebih Allah kasih melainkan beliau, tetapi ujian dia lebih daripada orang-orang yang lain. Macam mana tu? Sampai akhirnya beliau telah lari, berhijrah. Lari hijrah tu bergerak, tapi hakikatnya dia lari. Apa peristiwa yang kita kata dia lari? Habis tu tengah-tengah malam, Saidina Ali yang gantikan tempat beliau dah dikepung, lari, kemudian dikejar, masuk dalam gua laba-laba, kejar lagi, maknanya lari. Beliau melalui satu proses yang sangat sukar sampai ke Madinah, diperangi lagi, sampai berlakunya perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, berbagai-bagai perang yang beliau telah lalui semata-mata untuk menegakkan syiar Islam. Sehingga kan dalam peperangan Badar, peperangan utama di antara hak dengan batil, sekiranya gagallah Rasulullah pada peperangan Badar, apa yang berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak ada apa nak faham tentang Islam. Menderitanya Rasulullah SAW dalam keadaan yang kita takkan terjangkau fikiran kita. Macam mana beliau dihina, macam mana beliau diseksa dengan keadaan dipulaukan, dibuang oleh keluarga-keluarga yang lain-lain, dikatakan gila, dikatakan sesat. Bila dikatakan sesat tu berarti sesat daripada ajaran yang sedia ada. Ajaran yang pada saat tu, yang ada di Mekah pada saat tu, yang ada pada bangsa-bangsa Arab, adalah ajaran yang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah dunia. Maka beliau membawa satu perjalanan hidup, ajaran yang baru ataupun cara hidup yang bertentangan dengan apa yang ada pada masyarakat pada masa itu. Maka bukan cerita satu malam tiba-tiba besoknya dia jadi Rasul, besoknya terus aman, terus adanya pengikut. Berapa ramai pengikut-pengikutnya yang mula meletakkan rasa ragu-ragu apabila dijelaskan tentang peristiwa Isra Miraj. Kenapa datang peristiwa Isra Miraj? Kerana Allah menunjukkan kepada beliau di saat beliau sedang bersedih, di saat beliau sedang dalam keadaan yang lemas, tapi ujian tak berhenti-henti. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita telah faham, kita kata kita dah faham, kita nak baca kisah sirah Rasulullah lah. Ada yang kata mengkaji macam mana kisah-kisah Rasulullah, sunnah beliau. Kalau kita faham, kita akan mampu nak menahan air mata kita macam mana menderitanya Rasulullah dalam kehidupan dia, susahnya beliau. Ya Allah, Allah sajalah yang tahu, yang selamatkan dia. Pernah dia kata sesuatu yang melebihi daripada kapasiti dia? Tidak. Dia tetap lakukan macam mana susah sekalipun. Akhirnya dia mendatangkan kepada Allah, ya Allah lindungilah. Kena lempar batu di Taif, berdarah. Apa yang dia buat? Doanya tu minta Allah berikan hidayah kepada penduduk Taif, kerana dikatakan mereka tu tak tahu hakikat yang sebenar.
Maka persoalan tidak mengetahui hakikat yang sebenarlah menyebabkan orang Taif menentang beliau, orang-orang di Mekah menentang beliau, kerana tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Maka persoalan itu datang kepada kita hari ini. Berfikiran rasional. Kita tahu ke hakikat yang sebenarnya Imam Mahdi ni macam mana? Dah saya tukangkan dah. Imam Mahdi cerminan kepada Rasulullah. Maknanya apa? Apa yang Rasulullah tempuh, dia akan tempuh. Cermin. Kalau cermin sebelah yang kita menghadap cermin, kalau kita angkat tangan, macam mana cermin tu? Mesti muka kita juga, wajah kita juga. Bila angkat tangan, maka tangan kita akan bergerak. Mana yang kita gerak? Mata kita berkelip, maka berkelip kat cermin. Tapi kalau kita angkat tangan kat cermin, tapi dekat cermin tu tangan tak berangkat, tu dah lain lah cerita dia. Tetapi fitrah hukum melihat pada cermin sama. Maka Imam Mahdi Perinal Ar-Rohan pasti melalui proses yang sama. Apa proses dia? Dia melalui kehidupan susah, menempuh macam-macam ujian. Bahkan pada zaman di mana dia menjadi manusia yang Allah berikan kelebihan akal, kelebihan ilmu di dada dan kelebihan kebijakan di akal dia, dia akan melalui proses macam mana yang dilalui oleh Rasulullah SAW sewaktu beliau di Mekah. Maka Imam Mahdi akan dicerca, akan dikatakan gila, akan dikatakan ahli sihir. Bahkan zaman ini jika Imam Mahdi ada dan sedang ada, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan digelar orang sesat. Dia akan digelar orang yang membawa ajaran yang sesat berbanding dengan apa yang ada pada hari ini. Matching lah dengan apa yang berlaku pada Rasulullah. Sebab itu saya terangkan tentang hukum ada 4. Pertama ada pola, kedua ada kadar, ketiga ada pasangan, yang keempat ada keseimbangan. Nampak tu? Buat kajian. Maka meletakkan cerminan itu pada Rasulullah, pasti dia menempuh yang benda yang sama. Maka hari ini jangan cari orang yang dalam lingkungan yang sama, dalam kefahaman yang sama hari ini, tetapi carilah manusia yang dipinggirkan sebagaimana Rasulullah dipinggirkan. Carilah manusia yang dalam keadaan kesukaran sebagaimana Rasulullah dalam keadaan sukar. Carilah manusia yang dikatakan gila sebagaimana Rasulullah dikatakan gila. Carilah seseorang yang dikatakan sesat pada zaman ini, pada waktu ini, kerana itulah yang akan berlaku kepada beliau sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah yang dikatakan sesat membawa ajaran baru yang ditentang oleh masyarakat Quraisy. Jika beliaulah Imam Mahdi, pasti hari ini kalau dia di Indonesia, dia dikatakan membawa ajaran sesat di Indonesia. Jika dia di Malaysia, dia akan dikatakan buat ajaran sesat di Malaysia. Jika dia di India, dikatakan buat ajaran sesat di India. Jika dikatakan daripada Pakistan, maka di Pakistan dia akan dikatakan buat ajaran sesat. Di seluruh dunia akan mengatakan dia buat ajaran sesat. Tetapi sesat yang bagaimana? Maka itu berbalik kepada pertentangan tentang meletakkan posisi realiti dengan fantasi. Maka dia sudah datang perinom, pemikiran. Allah usah kita berfikir dulu. Kalau kita takut nanti yang orang yang kita tentang adalah orang yang sepatutnya kita tolong. Kita mencari manusia yang nampaknya mulia, tetapi kemuliaan itu bukan pada wajah yang diterima oleh semua pihak. Dia akan menjadi manusia yang akan terpinggir. Dia akan jadi manusia yang sentiasa dilihat ke tepi. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah Imam Mahdi. Akan datang dalam satu malam, dia akan dibai'ahkan dan sebagainya. Siapa yang nak bai'ah dia? Balik kepada Rasulullah. Siapa yang bai'ah Rasulullah? Siapa yang meletakkan posisi Rasulullah sebagai seorang Rasul, seorang Nabi? Bukan kerja makhluk yang bernama manusia ke, bernama jin ke, malaikat dan sebagainya, melainkan itu atas perintah Allah. Allah yang menaikkan derajat sesiapa yang dia kehendaki. Maka dalam soal ini tadi, Imam Mahdi pun sama, tuan-tuan dan puan-puan. Dia adalah satu-satunya sosok di dunia pada saat dia turun, manusia tidak mengenal diri masing-masing.
Manusia tak mengenal apa peranan masing-masing sebenarnya. Walaupun pada saat itu dikatakan mereka itu mengenal Tuhan, tetapi Tuhan yang mana satukah yang mereka sembah akan menjadi satu perkara yang sangat besar, sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa kepada Rasulullah SAW. Beliau di dalam situasi melihat masyarakat kaum-kaum Quraisy di Mekah yang menyatakan mereka percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang dipercaya itu adalah sesuatu yang beliau tidak boleh terima. Jadi beliau melihat itu sesuatu yang tidak jelas, maka dia ditentang. Beliau akan dikatakan tak betul kerana cuba membawa ajaran yang akan merubah apa yang telah menjadi kebiasaan kepada nenek moyang kepada bangsa-bangsa tersebut. Jadi cuba kita tengok hari ini, adakah kita ini Islam kerana kita memahami apa itu Islam, ataupun kerana kita ni lahir-lahir saja dah diletakkan dengan wadah, dengan satu proses kerana kita lahir daripada rahim seorang ibu yang bersyahadah, maka kita kata kita Islam. Tetapi lihat pada pelaksanaan kita hari ini, maka pasti akan ada perbezaan dengan Imam Mahdi. Perbezaan macam mana? Perbezaan dari kefahaman pelaksanaan. Maka itu yang harus kita fahami. Itu tujuan kita berfikir. Allah berikan Al-Quran untuk kita melihat, memastikan semua yang kita fahami adalah sesuatu yang bertepatan dengan apa yang sepatutnya. 1400 tahun lebih tuan-tuan dan puan-puan, Islam diletakkan pada proses daripada Rasulullah. Bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, 1400 tahun. Kita 10 tahun yang lepas pun kita dah hilang ingatan, hilang apa yang kita buat 10 tahun yang lepas. Apatah lagi 50 tahun yang lepas, langsung kita tak ingat. Ini nak memegang 100 tahun yang lepas, nak memegang 500 tahun yang lepas, maka kita bergantung kepada peninggalan-peninggalan, cerita-cerita mereka-mereka yang menyampaikan. Ingat dia, menyampaikan. Maka sentiasa akan ada perkara-perkara yang orang ni sampai macam ni, orang ni sampai macam ni, cara dia menyampaikan walaupun benda yang sama. Maka di situ Allah meletakkan ketetapan. Apakah ketetapannya? Al-Quran. Jika kita faham Al-Quran takkan ada perubahan, kekal, tetap yang sama daripada dulu, kini dan selama-lamanya sampailah kiamat. Kemudian di situ kita kena faham apa juga proses yang ada di dalam pelaksanaan pesanan Al-Quran itu ada pada sunnah. Sunnah siapa? Rasulullah SAW. Maka cara dia bertutur, cara dia melaksanakan tanggungjawab, cara dia menghubungkan diri dia dengan sekeliling, dengan keluarga, cara meletakkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Maka ini yang akan ditempuh oleh Imam Mahdi. Berfikir melalui proses yang sangat sukar. Tiba-tiba datang satu orang, kita angkat dia, oh ni orang dia naik. Siapa orang yang nak mengangkat dia tu? Apa ilmu yang dimiliki? Adakah dia mempunyai ilmu lebih daripada Imam Mahdi hingga dia boleh mengangkatlah Imam Mahdi? Tuan-tuan dan puan-puan, yang mengangkat manusia selama manusia ini bukan jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tak pernah ada pun dalam sejarah orang mengangkat orang atas darjat tertentu. Darjat itu milik Allah, tak ada siapa yang tahu. Maka itu yang akan berlaku dengan Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan akan mengenal beliau apabila mula berfikir secara rasional berdasarkan rujukan Al-Quran. Jangan merujuk kepada nafsu. Bila merujuk kepada nafsu, merepek lah tu katanya. Sebab tak sama apa nafsu dia nak. Jadi Imam Mahdi bukan sosok yang lebih daripada Rasulullah. Dia takkan lebih daripada Rasulullah, mustahil. Kenapa saya kata mustahil? Itu dah wajib. Yang terima Al-Quran adalah satu manusia sahaja. Tak ada sesiapa yang boleh terima sebesar-besar mujizat yang telah ditetapkan oleh Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Ada lebih daripada itu. Hanya Nabi Muhammad sahaja yang menerima, yang mendapat hak.
maka tak ada sesiapa dah. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, pastilah Imam Mahdi takkan lebih daripada tu. Takkan ada sesuatu yang lebih hebat daripada Rasulullah. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat tu, jangan kita lupa iman kita. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita beriman kepada perkara yang gaib dan nyata atas ketetapan la ilaha illallah. Maka jangan kita ubah. Dekat atas dasar tu, maka Imam Mahdi adalah manusia yang berfikiran sebagaimana kita. Cuma kelebihan intelektual dia 100%. Sebelum saya cakap dulu ni kan, Rasulullah dia ada 100% otak dia gunakan. Maka cermin Imam Mahdi juga 100%. Rasulullah hidup susah, Imam Mahdi juga hidup susah. Rasulullah bersendirian di dalam Gua Hira, bersendirian permulaan dia. Begitu juga dia bersendirian dalam dunia dia hari ini. Macam-macam lah cara nak buka. Ada yang gaib, adalah wali sana, wali sini. Siapakah mereka itu, tuan-tuan dan puan-puan? Di saat dunia dalam kegelapan, di dalam saat dunia tidak mempunyai cahaya yang terang, tiba-tiba ada pula orang tertentu boleh mengenal tu, mengenal ni. Kalau itu dah berlaku, kenapa perlu adanya Imam Mahdi? Begitu juga yang telah berlaku di dalam perjalanan Rasulullah. Rasulullah sampai saja dalam realiti kehidupan manusia, pada saat itu tidak ada cahaya yang menerangi, mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia menyembah berhala, manusia menyembah batu, menyembah dunia, membesarkan harta-harta, dan tidak ada akhlak-akhlak yang jelas. Mereka tak kenal apa itu Islam, tak tahu sebut Islam. Apa itu Islam? Apa benda yang disebut-sebut ni? Pelik. Disuruh bersabar, ingatlah setiap usaha itu akan kembali kepada Allah. Apa ni? Cerita-cerita yang macam ni tak aku dengar pun. Pelik. Maka Islam datang dengan keadaan asing. Asing. Siapa yang dikatakan asing? Rasulullah adalah asing kepada masyarakat Bani Quraisy, masyarakat Mekah pada saat itu. Permulaan dia asing, tak ada siapa tahu pun apa yang dia nak sampaikan pun dia pun tak tahu. Rasulullah sendiri pun tak tahu, tapi jiwa dia, hati dia, Allah pelihara. Dia dah merasakan ada sesuatu yang tak kena dengan cara hidup masyarakat pada masa tu. Apa yang aku tak faham ni? Apa yang aku tak jelas ni, ya Allah? Apa yang sebenarnya aku tak nampak ini, wahai diriku? Jadi hakikatnya, akhirnya dia membawa diri. Siapakah aku ni sebenarnya, kata dia. Apa yang aku tak faham ni? Kenapa rasa macam ada yang tak kena pada jiwa ni, pada hatiku? Maka di situlah beliau menyendirikan diri, berkhalwat, mengasingkan diri daripada masyarakat, mengasingkan diri daripada dunia yang lihat. Itu bukan dunia aku. Itulah peristiwa sampai beliau pergi ke Gua Hira, sehingga turunnya wahyu yang pertama yang dibawa oleh Jibril kepada beliau sebagai titik tanda permulaan kepada nur Allah, cahaya Allah yang menerangi kegelapan. Tak ada apa yang dapat menerangi kegelapan pada saat itu. Apabila turunnya Al-Quran, Islam itu difahami oleh Rasulullah SAW, maka ianya telah pun diperjelaskan kepada yang lain dengan tentangan yang sangat dahsyat. Maka yang sama berlaku kepada Imam Mahdi. Fikir Perinol, beliau akan membawa diri melihat apa yang aku nampak ni pada masyarakat hari ini. Ramai yang mengaku Islam, ramai yang mengaku dia bersolat, ramai yang melakukan perkara-perkara dikatakan tepatlah baca Quran dan sebagainya. Tetapi kenapa aku lihat umat Islam hari ini menjadi masyarakat yang begitu jauh daripada kedamaian, jauh daripada kesejahteraan, saling berpuak-puak, saling bertelagah sesama mereka, sehingga mereka seolah-olah lupa Allah. Dia bingung. Imam Mahdi menjadi heran.
dan tak boleh nak terima hakikat tu. Maka itulah situasi yang sama dihadapi oleh beliau di saat meletakkan posisi dia untuk memahami apa ni sebenarnya. Maka pada saat itu dan saat ini contohnya, samalah sebagaimana saat Rasulullah menerima Islam dalam keadaan masyarakat tak tahu apa itu Islam, maka dalam keadaan yang samalah Imam Mahdi menerima cahaya kebenaran apa itu Islam pada masa masyarakat yang sebenarnya tidak lagi mengenal apa itu Islam, hanyalah kepada pernyataan sampai ke terongkok saja, tak lepas ke perut, dia hanya lafaz tetapi tidak sampai kepada jiwa dia yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah realiti yang perlu kita fahami. Bukan seseorang yang ada, ramai akan jumpa dia, akan letak dia dan sebagainya. Tidak. Berfikirlah tuan-tuan dan puan-puan. Perbandingan tuan-tuan dan puan-puan, cerminkan dengan Rasulullah. Nak kenal Imam Mahdi, kenal Rasulullah. Tak kenal Rasulullah, kita takkan kenal Imam Mahdi itu siapa. Mustahil kita akan kenal. Wa imam apa sekalipun amalan kita, wa imam apa sekalipun ilmu yang kita miliki, tak mengenal Rasulullah, tak mengenal kita Imam Mahdi. Maka datang satu persoalan, macam mana Pal nak kenal Rasulullah? Kenal Al-Quran. Apa itu Al-Quran sebenarnya? Kepada diri kita. Maka nak mengenal Rasulullah SAW, kembalikan pemikiran kita kepada Al-Quran, kembalikan jiwa kita kepada Quran, intelektual kita Al-Quran, jiwa kita Al-Quran. Kerana itulah yang ada pada Rasulullah. Sifat dia, ingat sifat Farinul 4, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatonah, berdasarkan Al-Quran, apa yang dia terima. Maka daripada situlah kita kenal lah Rasulullah. Bila kita kenal Rasulullah, pasti kita kenal Imam Mahdi. Pasti, wajib kita mengenal kerana cerminan itu ada pada diri beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin hari ini saya agak begitu meletakkan satu pendekatan ataupun pendekatan yang lebih kepada persoalan Imam Mahdi, kerana masih lagi berlega-lega nak cerita tentang yang terbang-terbang, cerita macam kisah-kisah hebat-hebat orang sana, ya, orang sana yang mengetahui ilmu malakut, jabarut dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, berulang-ulang kali saya cakap, zaman ni zaman di mana buih-buih di lautan yang begitu banyak, itulah umat Islam. Banyak, ramai. Maka itu dah sampai masanya. Bukti dia, apa yang berlaku kat Palestin, apa yang berlaku kat semua umat Islam hari ini. Apa yang berlaku? Ada kita mampu buat apa-apa? Yang berkata dengan hebat, dengan keilmuan tu, dengan ketuhanan dan sebagainya tu, selesaikanlah masalah tu. Kalau tidak ada intelektual, pemikiran yang jelas, maka sekadar berlegar, bersembang lah tuan-tuan dan perempuan. Kata kawan saya, Pal, kalau bersembang ni Pal, gajah pun terbang Pal. Macam itulah cerita dia. Jadi saya dengar, saya senyum je lah. Jadi persoalan ini kita kena praktikal. Nak kenal Imam Mahdi, berfikiran rasional. Berfikiran rasional tu adalah berfikiran menggunakan Al-Quran. Kenallah kita kepada Rasulullah. Nak kenal Rasulullah, kita sentiasalah letakkan diri kita bersahabat, sentiasa bertanya dengan Al-Quran. Al-Quran sekarang banyak tuan-tuan dan perempuan yang ada terjemahan, baca terjemahan, baca Al-Quran, kemudian tengok apa maksud dia, dan minta pada Allah. Buka diri kita, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Ya Allah, permudahkanlah. Ya Allah, bukakanlah hati ini, bukakanlah pemikiran ini, ya Allah, dan jauhkanlah daripada diri ini meletakkan sesuatu itu atas perkara-perkara yang menjauhkan aku daripada kebenaran. Buka saja Al-Quran, maka di situ ada jawapan. Dan Allah nak bagi kepada sesiapa yang dikehendaki, tetapi dengan syarat kita kena mulakan dulu.
Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut berfikir, kerana Rasulullah berfikir. Jangan kita takut untuk mengkaji, kerana Rasulullah juga mengkaji. Kita bercerita tentang perkara-perkara yang jauh daripada realiti, maka kita akan dibawa kepada suatu ruang fantasi yang saling berkata hebat di antara satu sama lain tentang apa yang dia fahami, tetapi sebenarnya itu adalah fata morgana semata-mata, sesuatu yang diwujudkan daripada emosi nafsu yang menjauhkan kita daripada Allah yang Maha Esa. Itulah tuan-tuan dan puan-puan atas pernyataan saya hari ini. Saya nak lebih-lebih. Saya tak mampu nak bercerita yang bukan atas apa yang saya fahami. Saya hanya dapat berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan practicality. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih nak mencari Imam Mahdi di satu-satu tempat, di satu-satu kawasan, diterima dengan ramai dan sebagainya, ingatlah, sesungguhnya tidak ada sesuatu itu yang lebih mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap perkara. Kembalikanlah diri kita kepada Allah. Hanya Allah saja yang boleh membimbing kita. Maka caranya, rujuklah kalam Allah. Kenalkan diri kita rata-rata. Kita akan kenal Tuhan kita yang nyata. Kita akan mula mengenal siapakah sebenarnya diri kita. Barulah kita boleh menyatakan kita adalah hamba kepada Allah yang Maha Esa. Apabila itu telah sampai kepada diri kita, jangan sombong, kerana kesombongan itu bukan pakaian kita. Kita rasa kita dah selamat, kita rasa kita lah orang yang tahu. Maka hati-hati, itu yang berlaku kepada iblis laknatullah apabila Allah memberitahu beliau akan adanya makhluk yang baru yang akan dipilih menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kerana kesombongan beliau lah, memang benar dia ada memiliki ilmu yang tinggi, tetapi kesombongan yang dia miliki, jatuhlah dia sejauh-jauh jurang, sedalam-dalam jurang, dan dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada mereka-mereka yang merasakan ilmu dah tinggi, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang merasakan rasa dah tahu, tuan-tuan dan puan-puan, iblis lebih tinggi daripada mana-mana makhluk apabila beliau memahami hubungan dia dengan Allah dengan lebih jelas. Namun di saat kesombongan masuk dalam hati dia, cemburu dia kepada Adam kerana merasakan dia lebih tahu daripada Adam, maka saat itulah hilang kemuliaan, maka datanglah kebinasaan. Salam sejahtera, selamat menyambut Aidilfitri daripada saya, Masa Bayu. Saya tidak ada apa-apa yang nak saya kongsikan lagi melainkan doa. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dan keluarga dan semua umat-umat Islam di atas muka bumi mendapat satu jawapan, mendapat satu hadiah yang besar daripada Allah dalam keadaan kita yang sentiasa mengalami begitu banyak tentangan-tentangan, yang mengalami begitu banyak kezaliman-kezaliman daripada berbagai sudut. Dan semoga apabila kita memahami ini, kita dapat menjadi pembantu yang sebenarnya kepada Imam Mahdi.